Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وجلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Terima kasih kepada Puan Salwa, semua yang hadir di sini dan juga pelajar-pelajar, murid-murid yang setia untuk belajar dan juga untuk kita memperolehi ilmu. Status sebagai penuntut ilmu adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diletakkan kedudukan penuntut ilmu itu tinggi. Sehingga disebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang menuntut ilmu itu dengan darjat-darjat yang banyak. Sehingga kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, orang beriman ada darjat di sisi Allah, tapi orang beriman yang berilmu lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu untunglah kita ketika mana kita ini dinisbahkan kepada ilmu. Talibul ilmi, pencari ilmu, penuntut ilmu. Kerana itu adalah merupakan daripada nisbah kemuliaan, iaitu yang dituntut, yang dicari adalah ilmu. Kerana ilmu itu disebutkan adalah yahrisuka wa anta tahrisul mal. Kerana ilmu itu kalau kamu tuntut, akhirnya dia menjaga kepada kamu. Sedangkan kalau kamu itu adalah pencari harta, pencari dunia, talibul mal, talibul jah, talibul dunia, kamu cari harta, kamu cari pangkat, kamu cari dunia, maka kamu yang akan penat menjaganya. Cari ilmu, ilmu jaga kita. Cari dunia, kita terpaksa menjaga dunia. Itu adalah merupakan daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada penuntut ilmu. Maka alhamdulillah ketika mana kita dinisbahkan kepada nisbah yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab untuk kita meraih daripada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa nak cakap pagi ni? Tadi sebutkan, saya dengar tadi pasal berjalan tadi, kita berada di penghujung bulan Mei, insyaAllah ya. Bermakna kita berada di penutup kepada bulan Mei. Berbicara tentang penutup ataupun khatimah disebut dalam bahasa Arab, maka sudah tentulah kita semua sangat menginginkan kepada husnul khatimah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Yakni mati dalam keadaan Islam juga disebut sebagai husnul khatimah.
Soalannya, bagaimanakah kita nak meraih kepada husnul khatimah? Ya, ini usaha seseorang itu untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu yang diidamkan, yang diingini. Bahkan bukan oleh orang-orang yang biasa, para nabi pun sentiasa berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kata Nabi Yusuf, matikan aku dalam keadaan Islam, husnul khatimah, dan golongkan aku bersama orang yang saleh. Begitulah doa Nabi Ibrahim. Begitulah juga yang sentiasa diminta. Bahkan Nabi mengatakan, mintalah kamu husnul khatimah. Sesungguhnya syaitan akan mengatakan patah tulang belakangku apabila anak Adam itu berdoa untuk mendapatkan husnul khatimah. Jadi bermakna ini adalah merupakan daripada perkara yang sangat didambakan dan diingini oleh setiap orang. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pada setiap kali setelah Al-Fatihah yang dibaca dalam rakaat yang ketiga dan keempat, ini dalam rakaat yang tidak dibaca surah di dalamnya, setelah itu dia akan membaca doa yang tersebut di dalam Al-Quran, yakni Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yakni ya Allah, yakni ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. La tuzigh qulubana, jangan sesatkan, jangan palingkan, jangan pesongkan hati kami ini kepada kesesatan setelah engkau berikan hidayah. Dan kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi kurnia. Setiap kali setelah Fatihah dalam rakaat ketiga empat itu akan dibacakan waladdallin amin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu akbar wa ruku'. Sampai begitu sekali mereka menginginkan kepada husnul khatimah, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang sudah mempunyai kedudukan yang cukup mulia. Dan bahkan tidak salah kalau sebutkan mereka adalah orang-orang yang diberikan jaminan, kerana mereka telah dijamin. Seperti mana disebutkan, Sayyidina Abu Bakar adalah salah seorang dari sahabat yang telah diberikan jaminan oleh baginda Rasulullah SAW akan masuk ke dalam syurga, dan tersenarai juga di dalam senarai 10 sahabat yang mubasyirati bil jannah, yang diberikan kabar gembira dimasukkan ke dalam syurga. Pun begitu, dia memohon dengan permohonan tersebut pada setiap solatnya, iaitu mengharap supaya hatinya sentiasa dalam hidayah sampai mendapatkan husnul khatimah. Baik, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah membicarakan tentang husnul khatimah, sehingga dia mengatakan bahawa ada 4 cara yang boleh dilakukan seseorang itu untuk meraih husnul khatimah. Ada 4 cara yang boleh dilakukan oleh seseorang untuk meraih kepada husnul khatimah. Yang pertama ialah menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Bermakna kuncinya adalah istiqamah. Oleh kerana itu Nabi SAW ketika mana dilihat beruban oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar jumpa Rasulullah, tiba-tiba dia nampak perubahan pada fizikal Rasulullah. Tapi perubahan itu tak banyak. Perubahannya hanya uban yang ada di celah-celah rambut baginda Rasulullah SAW. Dan
ubannya Rasulullah itu tak banyak. Bahkan kata Anas dan juga dalam riwayat yang lain Ibnu Umar, itu tak lebih daripada 20 helai rambut dan janggut. Maknanya tak banyak. Dan bahkan dia berada di celah-celah rambut yang kalau diminyak oleh Rasulullah SAW tu tak kelihatan ubannya Rasulullah SAW tu. Tapi di dapat Sayyidina Abu Bakar perasan. Kenapa? Kerana cintanya Sayyidina Abu Bakar, perhatiannya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah. Apa nampak? Ini adalah kerana keperhatian dan juga kasih sayang yang ada pada Sayyidina Abu Bakar mengambil berat kepada Rasulullah, sehingga setiap apa perubahan yang ada pada Nabi itu akan dapat untuk dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga dia mengatakan, "Syibta ya Rasulullah, engkau telah berubah wahai Rasulullah." Maka Sayyidina Rasulullah SAW menjawab dengan mengatakan, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Yang menyebabkan aku ini beruban adalah surah Hud dan juga saudara-saudaranya. Jadi para ulama membuat kajian apa dia yang menyebabkan surah-surah itu, termasuk surah Hud ini, yang menjadikan Nabi SAW itu beruban. Dan mereka memberikan fokus kepada surah Hud yang disebut oleh Nabi SAW. Apa ayat yang ada dalam tu yang menyebabkan Nabi beruban? Walaupun di buku rata bahawa yang menyebabkan itu kerana surah-surah yang kebanyakan disebutkan oleh Nabi SAW itu adalah surah-surah yang menceritakan tentang Yaumul Qiyamah, yang sangat mengerikan dan dahsyat. Maka sudah tentulah Nabi SAW yang seorang yang paling tinggi tadabbur penghayatannya dan yang mendapatkan kedudukan keyakinan yang begitu tinggi, sudah tentulah kesan dan impak daripada apa yang dibaca itu membawa kepada kesan kepada fizikal, kepada seseorang itu, iaitu runsing, risau. Tapi ada satu ayat dalam surah Hud yang dikatakan para ulama yang menyebabkan lebih lagi risaunya Nabi SAW sehingga beruban, iaitu fastaqim kama umirta waladina wa man taba ma'aka, dan istiqamahlah kamu seperti mana yang engkau diperintahkan. Sebenarnya perintah istiqamah kepada Rasulullah itu ada dalam surah yang lain, surah An-Nur. Tapi perintah yang di dalam surah yang lain itu hanya perintah istiqamah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah bukanlah tak risau, tapi ya Rasulullah itu untuk istiqamah tak jadi masalah, kerana Nabi itu adalah orang yang paling istiqamah. Tapi apabila Allah perintahkan bukan hanya Nabi tetapi kepada umatnya, Nabi risau. Kenapa? Kerana Nabi tahu bahawa bukan mudah untuk seseorang itu meraih istiqamah. Maka kerisauan Nabi itu menyebabkan beruban. Kerana salah satu sebab seseorang itu boleh beruban adalah kerana banyak berfikir dan risau tentang sesuatu. Tak payah tengok ke rumah balik tu kira berapa banyak, kan? Cukup kita tahu sudah. Tapi tak apa kalau beruban pun, kerana disebutkan riwayat bahawa sesungguhnya seseorang itu apabila beruban, maka nanti pada hari kiamat dia akan menjadi cahaya kepada seseorang itu di hari kiamat. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i mencabut uban itu makruh. Baik, jadi bermakna yang paling penting bukan masalah ada uban tak ada uban, tapi kalau beruban, kenapa beruban? Kalau Rasulullah beruban dengan sebab kerana risaukan kepada umat, kerana merenungi kepada Al-Quran, yang itu berbaloi ubannya. Tapi kalau beruban kerana runsing tentang dunia,
Kan, risau tentang perkara-perkara yang lara dan sia-sia, maka rugi, uban, kan. Jadi itu adalah disebutkan dengan kerisauan bagi Rasulullah SAW untuk supaya jangan sampai seseorang daripada umatnya itu tak memiliki istiqamah. Apa adalah istiqamah itu? Disebutkan istiqamah di dalam satu maqal para as-salihin mengatakan al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kita tahu ada karamah. Karamah ni maknanya perkara yang luar biasa, hatta boleh mencapai kepada keadaan-keadaan yang pelik-pelik dan luar biasa. Itu namanya karamah yang diberikan kepada para awliya. Kalau diberikan kepada orang-orang yang tak baik, namanya istidraj. Kalau kepada para rasul, itu namakan mu'jizat. Perkara itu adalah ada dan berlaku. Tapi disebutkan istiqamah ini lebih hebat daripada 1000 karamah. Maknanya nak menceritakan bahawa orang yang dapat karamah itu sebagai waliullah. Nak menjadi waliullah ada tingkatannya. Tapi nak dapat istiqamah lebih daripada itu. Masya Allah. Iaitu istiqamah, kamu berada lurus dan tetap di dalam landasan yang betul, dan juga konsisten di dalam kebenaran, serta melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu istiqamah. Jadi bermakna dia betul-betul mantap, lurus, teguh. Itu namanya istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sedikit pun ianya menyeleweng ataupun dianya terpesong. Semuanya dia lakukan itu adalah lurus dan mantap, untuk meraih kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istiqamah. Bermakna itu yang kita nak, kalau nak dapatkan daripada husnul khatimah, yang itu yang kita kena buat dari sejak sekarang lagi. Kan? Untuk mencapai daripada istiqamah, memanglah kita sebutkan tadi, bukanlah suatu yang mudah kerana ianya mempunyai daripada ujian-ujian. Kerana setiap orang itu nak disebut sebagai orang yang betul-betul mantap dan tetap, pastilah ada ujian. Sebab itu disebutkan, adakah kamu menyangka kamu itu cukup mengatakan amanah, kami beriman? Hasiban nasi ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun, kata Allah. Adakah mereka menyangka cukup dengan mereka itu mengucapkan saya beriman, kami beriman, dan kemudian mereka ditinggalkan begitu saja, tak diuji oleh Allah? Tak, mereka akan diuji. Nak uji betul tak konsisten dan istiqamah imannya tu, maka ujian yang ada ini adalah ujian untuk memastikan kita betul-betul istiqamah. Jadi bermakna kita akan diuji, dan yang paling kuat ujiannya para rasul, sedangkan mereka adalah orang yang paling kuat istiqamah. Oleh itu Nabi SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk kita mengelakkan diri kita daripada kesesatan dan kesyirikan yang boleh merosakkan kepada istiqamah kita kepada agama ini. Di dalam hadis Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku minta lindung kepada Engkau daripada perbuatan syirik kepadamu sedang aku mengetahuinya, dan memohon ampun kepadamu daripada perkara yang aku tak tahu. Kan? Minta lindung kepada Allah daripada perbuatan syirik kepada Allah yang kita tahu. Bermakna syirik yang terang-terang lah.
Kita minta lindung jangan sampai terbuat perkara-perkara yang mendatangkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama kita minta ampun kerana ada perkara-perkara yang mungkin kita tak sedar ada yang boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Kerana syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pemusnah kepada husnul khatimah. Takkan husnul khatimah, orang yang husnul khatimah mesti mati dalam keadaan Islam. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab itu disuruh istiqamah di dalam ketaatan, di dalam kebaikan, di dalam iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dianya terpesong daripada itu. Dan juga diamalkan doa tadi yang disebutkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Selalu ucapkan doa itu. Dan itu juga doa Quranul Karim, doa yang afdal untuk sentiasa kita membacanya dengan penghayatan, pengharapan untuk kita ini tetap dan mantap hati kita ini di dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah pula daripada doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di dalam agamamu. Baik, itu yang pertama, istiqamah. Sebab kalau saya nak bicara ke istiqamah, tajuk hari ini istiqamah sajalah. Panjang cerita istiqamah tu, tapi kita nak cerita 4 perkara ni. Jadi istiqamah tu kita simpan nanti insya-Allah. Pertemuan yang akan datang khusus istiqamah. Yang kedua adalah untuk kita meraih kepada husnul khatimah, kata Sayyiduna Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki zahir dan batin kita. Jadi kita nak kena sentiasa memperbaiki yang zahir dan batin kita. Yang itu. Yang zahir adalah daripada perbuatan-perbuatan yang zahir. Kita kena perbaiki. Kenapa disebutkan memperbaiki? Sebab kita ini tidak akan sepi daripada melakukan kesalahan. Jadi setiap kali itulah kita akan perbaiki. Dan ada kalanya manusia itu belajar daripada kesalahan yang dia buat. Maka itu adalah merupakan orang yang beriman. Tanda orang beriman ni, kalau dia salah, dia cepat-cepat perbaiki. Orang beriman begitu. Tapi orang yang degil, tak, dah salah tak mengaku. Bahkan dia akan terus melakukannya. Dan yang lebih degil lagi ialah dia akan tambah lagi daripada kesilapan dan kesalahan yang dia buat. Jadi sebab tu kita nak jadi orang yang beriman. Orang beriman ini, dia apabila melakukan kesalahan, dia cepat-cepat memperbaikinya. Perbaiki untuk dianya berubah kepada yang baik. Dan itu adalah merupakan daripada sifat orang-orang yang beriman di generasi-generasi yang hebat dulu. Hatta para sahabat pun, mereka sentiasa belajar. Walaupun mereka juga tidak pernah sepi daripada melakukan daripada kesilapan. Tapi hebatnya mereka kerana setiap kali mereka diberitahu akan kesalahan ataupun mereka sedar kesalahan, mereka cepat-cepat bertaubat dan cepat-cepat memohon keampunan dan berubah kepada kebaikan. Jadi tak akan ulang 2 kali, apatah lagi lebih daripada itu. Kerana itu sifat orang beriman, yang kata Nabi SAW, tidak akan jatuh ke dalam satu lubang yang sama 2 kali. Itu sifat orang beriman. Jadi sebab itu, perbaikilah zahir kita dan perbaiki dan pereloklah batin kita, iaitu hati kita, niat kita. Niat ni sentiasa dikena perbaiki. Sebab apa? Kata Puan Salwa tadi, sini hari-hari ada kelas. Hari pertama ikhlas, hari kedua ikhlas, hari ketiga kan dia akan berubah kan nanti. Itu manusia, dia akan ada dia punya. Kalau tidak pun
dah semakin banyak tu dah rasa bangga sikit, dah rasa macam hebat dah rasa. Nah, ini disebutkan hati yang kalau tidak kita perbaiki selalu, maka dia boleh untuk terpesong niatnya, kan, dan juga daripada keadaannya. Kerana hati ini, kata Nabi SAW, hati ini dia berbolak-balik cepat. Sebab tu selalu kita kena minta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Sufyan Tsauri, perbaikilah zahir dan batin, khususnya batin kita ini, supaya kita ni tak buat sesuatu kecuali ikhlas kerana Allah, semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang selalu kita ucapkan. Sebab tu kita ni ketika solat disunnahkan untuk membaca doa iftitah, kan? Kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Tuhan yang menguasai atau semesta alam, iaitu semata-mata kerana Allah. Jadi itu ikrar kita yang kita kena baca setiap kali kita solat, supaya itu sebenarnya untuk mengingatkan kepada kita, bukan sekadar untuk mendapatkan pahala sunat baca, tapi untuk kita ikrar. Sebab kalau kita ikrar, hari-hari dia beri kesan kepada kita. Macam dulu kita pergi sekolah, setiap hari Isnin ada perhimpunan. Dalam perhimpunan ni saya rasa sama kot kita, kan, nyanyi negaraku, kemudian negeri, kemudian ikrar, kan. Maka kami rakyat Malaysia berikrar. Yalah, dulu-dulu kita ni budak-budak, kan, ikrar, bacalah, tak apa pun tak berapa nak tu juga, ikut je, kan. Tapi subhanallah, kita boleh hafal dan sedikit sebanyak dia memberi dan meresap masuk dalam hati dan jiwa kita. Kerana perkara yang diulang-ulang itu akan memberi kesan kepada kita. Sebab tu kita disuruh untuk mudawamah. Mudawamah ni maknanya konsisten dalam satu amal. Sebab tu Nabi mengatakan ahabbul a'malu ilallahi adwamuha wa in qalla. Secinta-cinta amalan di sisi Allah adalah yang konsisten dan berterusan walaupun sedikit. Rupa-rupanya kerana dengan berterusan itu, walaupun sikit, dia akan memberi impak yang besar kepada seseorang tu. Jadi bersungguh-sungguhlah kita ni berusaha memperbaiki kepada zahir dan batin kita. Jadi sebab itulah alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kebaikan untuk dapat hadir dalam majlis ilmu ini, kerana dengan ilmulah kita mampu untuk mengubah kepada zahir dan batin, khususnya zahir kita lah. Sebab dalam ilmu mengajarkan kita panduan-panduan, baik itu daripada panduan syariat ataupun panduan akhlak dalam ilmu yang kita belajar ni. Kan, sebab tu disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya, Allah akan berikan kefahaman dalam agama. Tanda Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang itu untuk diperbaiki. Kerana apa? Dulu mungkin ada di antara kita, mungkin saya, yang ketika melihat ataupun berbuat sesuatu tanpa ada panduan, kita buat ikut apa yang kita suka. Tapi setelah kita belajar, baru kita tahu yang kita suka tu betul ke tak betul. Perasan tak? Dulu kita buat apa yang kita buat, bagi kita okey. Tapi setelah kita belajar, maka kita tahu, oh yang ini betul atau tak betul. Contoh, dekat rumah kita ada bekas, jadi kita letak air, kita pun biar. Kalau kita tak nak minum, kita tapi tak ada, kita jalan pergi. Mungkin kita biar lama pun, tapi tengok air okey, minum. Rupanya ada diajarkan oleh Nabi SAW, jangan biarkan kamu bekas yang terdedah. Kalaupun kamu nak
tak boleh nak tutup dia secara sepenuhnya, maka tutuplah walaupun dengan sebatang pena ataupun dengan sebatang sugi. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, letakkan bismillahirrahmanirrahim, tak? Kerana kata Nabi SAW, sesungguhnya ada waktu yang Allah akan turunkan daripada penyakit atau sesuatu yang tak baik, yang apabila dibiarkan bekas itu terbuka, maka dia akan masuk ke dalam bekas tersebut. Kita tak tahu. Betul. Tapi orang tua-tua dulu tahunya, tapi dia taklah cakap itu berdasarkan riwayat, dia dengan amalan. Dulu dia, kalau orang tua-tua dulu bukan macam ni kan, dia tak tutup, kerana itu menjadi satu kebiasaan yang diajarkan daripada satu generasi ke satu generasi, sama ada dengan mendatangkan kepada dalil tadi ataupun tidak, tapi amalan tu ada. Tapi orang sekarang kalau kita tengok, tak semestinya dia tutup. Bahkan kadang-kadang almari tu yang dihiaskan, yang dia terbuka, nanti agak orang datang, dia ambil, dia hidang. So itu bezanya. Kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan tak semestinya betul, dan kita hanya dapat tahu ketika mana kita ada ilmu, maka perbaikilah. Disebutkan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, zahir dan batin kamu itu dengan ilmu, yang ianya akan membawa kesan kepada pengakhiran daripada kehidupan kamu untuk mendapatkan husnul khatimah. Jadi bermakna dalam perkara kedua ini sebenarnya main atau perkara utamanya adalah memperbaiki. Asal kamu belajar, kamu perbaiki, kamu perelok sampai ajal kamu. Ini sampai had. Selagi mana kamu itu adalah orang yang berusaha memperbaiki, kamu akan mendapatkan husnul khatimah. Itu maksud dia, kan? Jadi sebab tu kita belajar untuk kita amal. Jadi apabila kita belajar, kita tahu, kita amal. Sampai waktu kita tidak akan boleh untuk nak menjadi orang yang sempurna dalam segala hal. Tak boleh. Bukanlah maknanya kita kata tak boleh tu macam kita panggil seolah-olah kita nak condemn atau merendahkan. Tidak. Tapi itu adalah merupakan daripada perkara yang kita kena akui, kan? Kerana insan yang sempurna itu hanya Rasulullah SAW saja. Ada poin lain, itu untuk mencapai satu kesempurnaan bukan suatu yang mudah. Tapi selagi kamu berusaha untuk memperbaiki, maka itulah yang akan dilihat oleh Allah SWT untuk menjadi sebab untuk kamu mendapatkan husnul khatimah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak bukan adalah dengan sentiasa berdoa untuk mati dalam keadaan Islam ataupun dalam keadaan iman. Iaitu sentiasa berdoa untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu di antara doa yang kita jangan tinggal adalah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Akhiri kepada kami ini dengan husnul khatimah. Dan doa itu paling dibenci oleh syaitan. Sebab kenapa syaitan disebutkan patah tulang belakangku? Patah tulang belakang ni main lumpuh lah. Kan orang kalau patah tulang belakang, dia lumpuh. Maknanya nak cakap lumpuhlah usaha aku ini apabila seorang hamba Allah itu atau anak Adam itu meminta husnul khatimah. Kenapa? Kerana mereka ini yang namanya iblis itu kenal kepada Allah. Dia tahu Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima doa, Allah itu Maha Mendengar. Dia tahu kalau hamba itu minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Jadi itu yang dia boring dan bengang tu. Ya, dia dah rosakkan, dia dah hasut, dia dah bawa orang ni kepada yang tak baik dan sebagainya. Tiba-tiba sampai satu waktu orang kata Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Oh, sakit hati dia. Sebab apa? Dia tahu kalau Allah kabulkan apa pun yang dia usahakan sebelum ini,
akan sia-sia. Itu powernya yang disebutkan dengan doa. Itu dahsyatnya doa disebutkan. Sebab Allah SWT ketika berjanji dengan mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, maka aku akan mustajabkan, aku pasti akan kabulkan. Itu janji Allah. Sebab itu disebutkan, wahai hamba-Ku, laksanakanlah tugasmu, aku akan laksanakan tugasku. Tugasmu adalah meminta, tugasku adalah mengkabulkan. Masya Allah. Sampai begitu. Walaupun Allah tidak bertugas bekerja, Allah SWT maha hebat, tapi Allah mewajibkan zatnya yang agung itu untuk nak menerima dan juga mengkabulkan permintaan hamba dia. Itu kasih sayang Allah SWT. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab, ujib, aku menjawab, aku mengkabulkan da'wat, iaitu doa. Ujibu da'watal da'i idza da'an, aku mengkabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Didahulukan kabul daripada doa. Itu maksud susunan ayat tu. Allah kata, aku kabulkan permintaan seseorang itu apabila dia berdoa. Yang mana dulu? Kabul dulu. Untuk menunjukkan bahawa kabul dari Allah itu pasti. Orang kata kat kita, contohnya kita nak minta kerja, kita nak tu, dia kata, jumpa dengan kawan kata orang yang tu, dia tahu kelayakan kita, dia tahu tu, dia kata apa? Engkau tu confirm dapat lah, aku kira ambil lah, tapi cuma hantar je lah surat, buat je surat, syarat je. Dia dah cakap macam tu, maknanya dapat ke tak dapat? Ya dapat, sebab dia dah kata, engkau memang dapat, engkau memang aku nak ambil ni, cuma buat surat je. Macam itulah maksudnya, aku kabulkan dah, cuma tinggal lagi kau doa saja. Subhanallah. Lain kalau dia kata, saya nak minta ni, boleh ke, dapat ke? Buatlah surat dulu, tengoklah macam mana. Itu belum tentu lagi. Subhanallah. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita faham, kita akan mengenal kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan betapa Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat-sangat menyayangi kepada hamba dia, sehingga diberikan oleh Allah daripada sesuatu kurnia sebelum hamba itu buat, ataupun sebelum hamba itu dianya bergerak untuk melakukannya, sudah dijanjikan dengan janji yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah husnul khatimah. Kata Sayyidina Sufyan Al-Thawri, mintalah husnul khatimah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan permohonan itu adalah merupakan daripada perkara yang boleh sampai kita panggil, bukanlah kita melangkaui daripada takdir, akan tetapi disebutkan la yaruddul qada illa du'a, tak ada yang menolak kepada qada'nya Allah kecuali doa. Sebab itulah para ulama kita, khususnya di negara kita dan juga di negara-negara Islam yang lain, ada disebutkan dengan awal tahun, akhir tahun, yang mana dalam kandungan doa yang kita baca itu adalah tidak lain mengharapkan daripada husnul khatimah, dan juga amal, dan juga daripada umur, dan juga dari masa yang barakah dari Allah. Itu kita harapkan, kan? Itu kandungan doa yang kita baca tu. Kerana apa? Kerana intipatinya sebenarnya doa. Jadi kalau orang lihat doa, orang tak akan jadi isu. Tapi kalau orang tengok nama tu, awal tahun, akhir tahun, jadi isu, kan? Tapi kalau dia tengok doa, okey lah. Sebab yang kita nak ajak orang adalah berdoa. Yang tu. Kerana dengan doa itu, kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala janji dengan kabul, Allah janji untuk menerima doa. Dan disebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab.
Dan itu sebenarnya inspirasi yang diambil, kalau kita kata doa tadi, daripada apa yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, di antara doa yang selalu juga sebutkan, ya Allah, kalau sekiranya Engkau telah mentakdirkan kepada aku itu perkara yang baik, maka ya Allah, teruskanlah dan tambahlah kebaikan itu. Tapi kalau kau takdirkan kepada aku perkara yang tak baik, maka ya Allah, hapuskanlah dan gantikanlah dia dengan yang baik. Boleh ke kita minta macam tu? Kita ni macam minta lebih-lebih kepada Allah. Tak salah. Kerana tempat yang kita minta itu tempat yang betul. Kerana yang kita minta itu tempat saluran yang benar. Yang salah kalau kita minta pada bukan saluran dia. Kita sakit jumpa peguam, memang salah. Ya begitu kan? Jumpa doktor. Kerana doktor itu yang diketahui bahawa dianya bidangnya untuk merawat, memberikan obat, menjadi asbab kepada kesembuhan. Kalau ada masalah daripada hukum ataupun undang-undang, ya jumpa dengan lawyer, dengan peguam. Kan macam tu jadi saluran. Tapi ketika mana kita mempunyai apa pun, kita minta kepada Allah, ya betul tempat dia. Ya Allah, kalau sekiranya kau takdirkan yang tak baik, kau padam ya Allah. Kerana Allah memang mengatakan, ya muhullahu ma yasha, Allah memadam apa saja yang diingini. Wa yusbit, dan Allah menetapkan apa saja yang Allah nak tetapkan. Wa indahu umul kitab, kerana di sisi Allah itu umul kitab. Maka itu inspirasi doa yang diambil dari doa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang kita mohon di awal tahun sebagai atau penutup tahun kita. Kerana itu adalah merupakan dari doa yang kita harapkan untuk kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada qabul. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dengan kata Sufyan Ats-Tsauri, dengan untuk mendapatkan husnul khatimah, sentiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Rasulullah, amalan dalam Islam ni banyak sangatlah. Saya pun jadi confused, susah. Dan kadang-kadang kita pun ada perasaan macam itu. Perasan tak? Apalagi kalau kita semakin banyak belajar. Alamak, banyaknya amalan. Kan? Amal satu nak amal ni. Macam tu. Jadi sebab tu ada orang yang tak nak belajar tu, sebab dia rasa dah cukup. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya untung banyaknya daripada ilmu dan banyaknya peluang beramal, sebenarnya satu keuntungan kepada kita, sehingga kita ni sebenarnya jadi orang yang banyak peluang beramal. Kan? Jadi jangan rasa rugi ataupun rasa Allah banyak sangat dah tak mampu nak amal. Kita jangan letakkan tidak mampu, sebenarnya kita mampu. Kata Imam Nawawi, ya, kita ada amal yang konsisten kita buat, istiqamah. Contohnya amalan ini, zikir ini dan sebagainya, kita jadi rutin kepada kita, jangan tinggalkan, teruskan. Jadi setelah kita belajar, ada lagi amalan fadilat dia begini, ada fadilat ni, tapi kita macam mana letak kat mana ni? Kata Imam Nawawi, dia mengajarkan itu juga merupakan amalan para ulama, iaitu kalaupun kamu itu sudah mempunyai amalan yang berterusan kamu buat, teruskan. Amalan-amalan yang kamu dapat yang mempunyai fadilat, maka yang pertama, kamu boleh pilih untuk nak masuk dalam amalan kamu, atau yang lebih baik, kamu jangan buat juga walaupun sekali. Faham maksudnya? Jadi kita tahu, oh ini ada fadilat buat ni, dapat ganjaran besar macam ni, tapi kita tak ada lagi dah untuk nak buat jadi satu benda yang berterusan. Tapi sekurang-kurangnya sekali kita buat. Hari ni buat, besok dapat lagi, mungkin tak dapat, tapi dia buat juga sekali kita buat. Jangan kita rugi tak buat, sebab kita tahu fadilat dia. Jadi sebenarnya apabila kita buat walaupun sekali, sebenarnya bermakna kita menambahkan keyakinan kita, kemantapan iman kita. Sebab kita kata, saya pun nak juga, tapi semua saya tak ada masa yang lain, tapi saya buat juga untuk menyahut dari tawaran itu. Yang itu yang Allah akan lihat, oh hamba aku ni, dia percaya, dia yakin. Dan itu yang akan dilihat oleh Allah SWT. Dan Allah akan mantapkan keyakinan kita. Sekurang-kurangnya sekali, kata Imam Nawawi macam tu. Kan? Jadi sahabat ni kata, ya Rasulullah, banyak sangat amal-amal ni, saya pun jadi berat, tak tahu, dah jadi confused nak.
bagilah saya satu amalan yang saya boleh buat terus. Mudah bagi saya untuk buat berterusan dan terus. Nabi kata, la tazalu lisanaka ratiban bidzikrillah. Macam inilah, basahkan jalan lidah kamu sentiasa berzikir kepada Allah. Itu je Nabi bagi tips kat dia. Kan? Mana-mana pun pergi, keadaan macam mana pun zikir kepada Allah. Jadi mudah. Kan? Tapi nanti ada orang tanya pula, zikir apa yang bagus? Sudah. Kita ni yang sebenarnya kadang-kadang tu kan, yang jadi memberat-berat tu sebab kita yang tanya lagi, jumpa syekh ni tanya pula, syekh ni bagilah zikir ni. Jadi jumpa syekh ni, syekh dia bagi. Yalah, kenapa yang kita tanya sangat tu? Jadi akhirnya banyaklah. Banyak zikir, banyaklah pula dia punya komitmen dia pula kan. Tak salah, bukan salah. Cuma maksudnya zikir itu umum. Yang mana yang kita cenderung untuk kita mengucapkannya, asalkan dia adalah zikrullah, maka laksanakan. Kenapa? Kerana dengan kamu berzikir kepada Allah, kamu boleh dapat husnul khatimah. Sebab apabila kamu berzikir kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kamu. Jadi kalau kita sentiasa zikir sampai satu ajal kita sampai, kita sedang berzikir, maka waktu itu Allah sedang mengingati kita. Allah SWT sedang memberi perhatian kepada kita. Dan Allah kalau sudah memberi perhatian kepada hamba, itu maknanya kasih sayang dan rahmat dia. Maka mustahil orang yang mana meninggal dalam keadaan dia sedang berzikir kepada Allah akan mati dalam su'ul khatimah. Mustahil. Sebab itu kita kena sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Sebab Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah kepada aku akan ingat kepada kamu. Dalam hadis yang lain disebutkan, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'hu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minha. Kata Allah SWT dalam hadis kursi, aku berada dalam sangkaan hamba-Ku. Kita ni bersangkalah kepada Allah, maka itulah yang pulangan kepada kita. Iaitu husnuzan kepada Allah ke atau su'udzan kepada Allah. Kita ni kadang-kadang tak perasan, kadang-kadang kita sangka buruk kepada Allah. Dengan apa? Dengan apa-apa yang dikurniakan oleh Allah, yang ditimpakan oleh Allah. Itu bukan cerita pasal musibah. Musibah itu nanti babnya lain. Tapi ini dalam keadaan harian kita pun ada kalanya kita kadang-kadang mengeluh dengan apa yang ada kena kepada kita. Panas kita mengeluh, hujan kita mengeluh. Perasan tak? Kan? Hujan pula ada mak leceh, tak kering lah baju. Sedangkan hujan itu rahmat. Panas pun marah juga. Kalau tak ada panas pun tak boleh juga. Semua itu adalah merupakan daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha bijaksana untuk nak berikan kepada kita. Tapi kita begitu sifatnya, suka bersangka yang buruk kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah kata yang akan dapat kepada kamu mengikut sangkaan kamu. Aku berada dalam sangkaan hamba aku kepada aku. Dalam riwayat lain, fatazunna bi masya', maka terpulanglah kepada kamu nak anggap apa pun, nak bersangka apa pun kepada aku. Terpulang. Tapi kalau kamu anggap baik, maka jadi baik dan mendapat ganjaran yang baik. Tapi kalau kamu anggap buruk, akan tertimpa kepada kamu keburukan dan kamu akan diberikan keburukan. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan Allah kata aku akan bersama dengan dia apabila dia mengingati aku. Jadi bayangkan kalau Allah SWT bersama dengan seseorang itu, bermakna rahmat, bermakna Allah SWT memberikan perhatian khusus, kan? Jadi bermakna hamba ini mendapatkan perhatian khusus dari Allah dan kasih sayang Allah SWT. Apabila dia ingat kepada Allah SWT. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama dengan dia, rahmat aku bersama dengan dia. Disebutkan kebersamaan Allah SWT dengan hamba ini bermakna Allah akan jaga, Allah akan berikan sejahtera dan selamat. Sebab tu Nabi kata kalau kamu masuk rumah, baca bismillah. Maknanya kalau kamu bismillah, kamu ingat Allah. Jadi kamu ingat Allah, Allah jaga, Allah bersama dengan kita. Maknanya penjagaan Allah, kasih Allah. Jadi insya-Allah rumah kita tu selamat. Nampak?
Baca kita keluar pun, kita baca bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maka Allah jaga rumah kita. Kan? Tapi kerana kita ni keluar masuk pergi tak ingat. Dah sampai barulah ingat alamat tadi tak baca pun. Kan begitu kita sifatnya macam tu. Sebab kita ini sebenarnya tak mengiringi diri kita dengan zikir. Kan? Kita yang rugi. Kita yang rugi. Sedangkan itu dah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nabi kata kalau kamu masuk rumah baca bismillah. Kalau kamu baca bismillah, bukan kata pencuri perompak tak masuk, syaitan pun tak boleh masuk. Baca bismillah aja. Tapi kalau kamu tak baca bismillah, maka syaitan akan duduk dalam rumah kamu. Dia akan tidur bersama dengan kamu. Dia akan makan bersama dengan kamu. La haula wala quwwata illa billah. Bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak tambah lagi, ada doa-doa yang lain. Tapi bismillah itu pun kadang-kadang kita tak sempat nak baca. La ilaha illallah. Kan? Macam tu sekali kita punya lemahnya kita ini dalam berzikir mengingati Allah SWT. Sedangkan Allah SWT pada hakikatnya tidak pernah melupakan kepada kita. Sama ada berzikir atau tidak, Allah tak lupa kita pun. Kalau Allah lupa lama dah kita mati, kan? Yalah, kalau Allah lupa untuk dengan kepada kita, mesti Allah, maknanya tak ada jantung, tak berdenyut, darah tak berjalan. Itu lupalah nak kendalikan dia punya tu. Tak, Allah ingat je. Allah bagi je nikmat dia terus. Tapi ini special orang yang ingat kepada Allah dengan berzikir, diberikan pandangan khusus, diberikan penjagaan khusus, diberikan perhatian khusus oleh Allah SWT. Dengan zikir kepada Allah. Jadi kalau orang tu betul-betul dia sentiasa berzikir sampai waktu dia ajalnya, pasti insya-Allah dia mendapatkan husnul khatimah. Kerana aku akan bersama dengan dia apabila dia mengingati aku. Kalau dia mengingati aku sendirian, aku akan ingat dia sendiri. Kalau dia mengingati aku dengan beramai-ramai, aku akan mengingati dengan kumpulan yang lebih baik daripada itu, kata Allah SWT. Dan kalau sekiranya dia datang kepada aku dalam sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada aku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Macam tu. Mana usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, Allah akan balas berganda, lebih cepat daripada kita, lebih dekat daripada kita. Kita hanya usaha effortnya sejengkal je. Tapi Allah respon kepada kita sehasta. Kita datang lebih cepat lagi sehasta, Allah akan lebih lagi sedepa. Macam itu kasih sayang Allah. Dan kalau dia datang kepada aku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Allah, sayangnya Allah kepada hamba-Nya. Maka sentiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan husnul khatimah. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita menjalani daripada 4 perkara itu dengan benar, maka kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang mulia. Pertama, kita istiqamah dalam ketaatan, dalam keimanan kita. Kita tak ada yang disebutkan daripada perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan dan juga terpesong. Kita tetap je. Sebenarnya untuk tetap di dalam istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan, istiqamah di dalam, kita panggil mantap di dalam Islam, dalam iman ni, bukan perkara yang susah pun. Kenapa tak susah? Sebab Islam itu agamanya mudah. Islam ni agamanya mudah. Dia tak seperti mana mungkin ada agama-agama yang lain. Tak seperti juga dengan umat-umat yang sebelumnya. Memang ada syariat-syariat yang agak berat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada umat yang sebelumnya. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dan Islam yang diturunkan kepada Nabi SAW untuk sebagai way of life kita, cara hidup kita ni, adalah yang disebutkan sangat mudah. Nabi kata, innama bu'ithtu bid-dini hanifiyati samhah. Aku diutuskan dengan agama yang murni dan samhah, yang toleran, yang tasamuh, yang mudah kepada penganutnya. Sebab tu
kewajipan yang Allah berikan kepada kita itu dan larangan yang Allah larang kepada kita tu adalah jelas dan boleh kita buat. Betul? Boleh ke tak boleh? Ya boleh. Nak tengok dia mudah ke susah yang namanya agama ni. Wajib, dia ada wajib, dia ada haram, dan dia ada mubah, harus, yang boleh. Yang mana banyak? Wajib ke banyak? Atau yang haram yang banyak? Atau yang harus yang banyak? Yang mana banyak? Yang harus yang banyak. Kalau wajib banyak jadi berat lah. Oh beratnya nak kena buat semua, banyak-banyak kena buat. Wajib kan. Kalau larangan banyak pun susah juga, semua tak boleh, semua tak boleh. Tapi sebenarnya dalam kewajipan yang ada dan haram yang dia haramkan, yang harus lebih banyak daripada itu. Bermakna mudah tak? Ya mudah. Yang ni boleh buat, yang ni boleh buat. Oh yang ni je tak boleh. Yang ni je, oh yang ni je yang wajib. Jadi kita sebenarnya bukan susah pun. Kan? Kalau semua tak boleh, hanya sikit je boleh, dan ini wajib, tak boleh tinggal, memang beratlah kita. Tapi rupanya yang wajib ada perkaranya. Kita selesaikan yang wajib tu, dah. Yang haram kita tinggalkan. Yang banyak lagi pilihan lain yang kita boleh buat yang hukumnya harus. Jadi apa yang susah sangat sebenarnya untuk kita nak istiqamah dan konsisten lurus dalam iman dan juga dalam syariat ini. Tak susah pun. Cuma tinggal lagi kita degil, itu je. Yang mana manusia ni degil kan? Yang tak dibagi nak buat sangat. Yang disuruh tu nak melawan, tak nak buat. Itu manusia. Sebab itulah Nabi SAW diutuskan untuk menjadi role model, untuk mengajak sebagai rahmat bagi sekalian alam ni, Nabi SAW. Sebab tu kita disuruh untuk kita belajar, untuk kita nak mencintai Allah, mencintai Rasulullah, supaya kita dengan cinta tu kita buat. Sebab kita ni kalau tidak degil, kan, dekat rumah kita duduk, yalah kita mesti sayang ibu dan ayah. Semua orang katakan sayang ibu ayah, tapi dia paling melawan ibu dan ayah. Minta maaf saya kata. Tapi bukan dia tak sayang, tak ada. Saya tak rasa anak tu akan tak sayang ibu dan ayah. Dia sayang, tapi dia melawan, dia tak boleh. Tapi cuba dia pergi dengan orang lain, taat pula. Elok pula dia pergi duduk dekat orang tu. Pelik kan? Ya, itu manusia. Sifat manusia. Sebab tu kita kena betulkan sebenarnya tempat-tempat itu. Tinggal memperbaiki, sebab yang kedua tadi, memperbaiki kita punya zahir batin kita tu. Maka dia akan dapat buat. Dan dan dikuatkan dengan doa dan sentiasa berzikir kepada Allah SWT, insya-Allah kita akan dapatlah kita konsisten dan istiqamah, dan insya-Allah mendapatkan husnul khatimah. Barulah jadi soleh-solehah tadi kan. Nak jadi soleh-solehah tu kan. Sebab tu orang pun lelaki pun selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata dalam tafsir salah satu daripada fid dunya hasanah itu adalah mar'atun solehah, isteri yang soleh. Jadi semua dapat isteri yang solehah, masya-Allah. Kan. Dan juga di dunia hasanah juga maksudnya adalah kemantapan iman. Kan, mudah-mudahan itu yang kita minta, sehingga kita mendapatkan wafil akhirati hasanah, di akhirat juga dapat kebaikan, iaitu rahmat Allah dan ridha Allah, wa qina adzabannar. Dengan sebab itu kita akan dijauhkan daripada adab api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kepada kita dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada bantuannya dengan taufik hidayah untuk dapat istiqamah di dalam kebaikan dan iman, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan-kebaikan dari sisinya, rahmatnya dan bantuannya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk sentiasa mengingati, bersyukur kepada nikmat-Mu, dan juga untuk dapat melakukan sebaik-baik ibadah kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Ghassah, Ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kepada kami daripada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rahmatilah kepada kami dan keluarga kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang salih dan salihah di dunia dan juga di akhirat. Kepada anak-anak dan zuriat kami, Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang melakukan kewajipan-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Dan jadikanlah mereka orang-orang yang Kau kasihi dan memberikan perhatian khusus kepada mereka, khususnya anak-anak kami, Ya Allah. Jadikanlah mereka salih dan salihah di dunia akhirat. Ya Allah, jadikanlah anak kami bukan hanya berbakti kepada kami di dunia, bahkan juga di akhirat untuk membimbing tangan-tangan kami untuk diajak bersama-sama ke dalam syurga-Mu. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, limpahkanlah ganjaran, kasih sayang dan rahmat-Mu kepada kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Allah, kami dapat menuntut ilmu, dapat untuk datang ke sini, dapat untuk kami mendapatkan kebaikan adalah berkat daripada susu yang kami minum itu, Ya Allah. Ya Allah, alangkah luar biasanya pengorbanan kasih sayang ibu kami, Ya Allah, sehingga apa yang kami nikmati kecapi daripada kehidupan kami ini adalah asbab dan juga berkat daripada pengorbanan kasih sayang pemeliharaan yang mereka jaga. Maka Allah, Ya Allah, tak ada yang dapat kami balas kecuali Engkau yang maha membalas. Balaslah setiap titis-titis susu yang kami minum itu dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, dan masukkanlah dengan sebab itu ke dalam syurga-Mu, Ya Allah. Demikian dengan peluh-peluh yang mengalir daripada ayah-ayah kami, dengan mereka berusaha, bekerja, mencari rezeki untuk membesarkan dan menghidupkan kami di waktu dulu, Ya Allah, sehingga kami mendapatkan pelajaran, kelulusan, kami dapat untuk menjadi orang yang mendapatkan hasil pendapatan, kami dapat ketika di dalam kehidupan ini kesihatan dan penjagaan, sehingga kami dapat untuk semakin mengenal kepada Engkau, Ya Allah, adalah dengan sebab titik-titik peluh yang mengalir daripada ayah-ayah kami, Ya Allah. Maka balaslah, Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, Ya Allah, dengan pandangan-Mu, Ya Allah, dengan syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kerana kami anak-anak mereka, Ya Allah, tak mampu untuk membalas yang mana sesuai dengan apa yang telah mereka korbankan kepada kami. Ya Rabbal Alamin, berikanlah setiap kebaikan, ganjaran, pahala yang mungkin ada pernah kami lakukan juga kepada mereka, Ya Allah, kerana mereka lah yang sebenarnya layak untuk menerimanya dengan jasa-jasa mereka. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kebaikan kepada guru-guru kami, para masyayikh kami, Ya Allah, yang telah pun berjasa mengajarkan kepada kami untuk mengenal kepada-Mu, Ya Allah, dan mendekatkan diri kepada-Mu, Ya Allah, dan berusaha untuk memberikan kepada kami kebaikan-kebaikan di dalam membawa kepada kami dengan amal-amal saleh. Ya Rabbal Alamin, berkatilah mereka, Ya Allah, yang telah meninggal dunia, rahmati mereka, Ya Allah, jadikan kubur mereka dan kubur kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah mendahului kami taman dari taman syurga-Mu, Ya Rabbal Alamin. Dan Ya Allah, panjangkanlah umur sihat wal afiah kepada guru-guru kami yang terus mengajar kepada kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkatan umur, keberkatan masa, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada-Mu dengan ridha dan rahmat-Mu. Dan Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Jadikanlah pasangan-pasangan kami yang mendekatkan kami kepada-Mu, Ya Allah. Jadikanlah, Ya Allah, pasangan-pasangan kami yang akan bersama dengan kami sampai di akhir nanti dalam syurga-Mu, Ya Allah. Dan Ya Allah, jadikanlah, Ya Allah, rumah tangga kami rumah tangga yang ada sakinah, mawaddah, rahmah, Ya Rabbal Alamin, sehinggalah berakhir daripada umur ini dengan keridhaan-Mu, dengan ridha di antara satu dengan yang lainnya, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah umur-umur kami ini sampai pengakhirnya husnul khatimah. Dan Ya Allah, jadikanlah ucapan terakhir yang kami ucapkan sebelum kami meninggalkan dunia ini kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW dengan hakikat yang sebenarnya, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lembutkanlah lidah kami di saat ketika kesakitan sakarat. Ya Allah, ketika lidah-lidah banyak yang menjadi keluh dan dalam keadaan yang lesu, Ya Allah, akan tetapi di saat itu Kau berikanlah kelembutan lidah kami untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kerana yang siapa yang kalimat terakhirnya La ilaha illallah pasti akan masuk ke dalam syurga-Mu, Ya Rabbal Alamin. Jadikanlah kami berkesempatan untuk mengajarkan insan-insan yang kami kasihi, Ya Allah, dengan kalimat ini, Ya Allah, sehingga mereka dapat mengucapkannya, Ya Rabbal Alamin. Sehingga itulah yang kami inginkan agar kamu kurniakan kepada kami, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kasihani kami, kasihi kami, ridha kepada kami, rahmati kami, Ya Allah, kerana itulah yang kami harapkan kepada-Mu, Ya
arhamar rahimin. Dan Engkau yang maha memberi kurnia, Engkau adalah yang maha pemurah, maha pengasih. Maka berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan hamba-hamba-Mu, dan beri kesejahteraan kepada saudara kami di mana saja mereka berada, ya Allah, di kaum muslimin. Sama ada yang diuji dengan peperangan, dalam kesempitan, kepayahan, dan dengan dalam keadaan kekurangan, Engkau yang maha melihat kepada mereka. Bantulah mereka, ya Allah. Berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada mereka, ya Allah. Maha pilih ujian-Mu, ya Allah. Dan jadilah kami hamba-hamba-Mu dan juga saudara-saudara mereka yang berhatin kepada mereka, ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.